Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton Facebook Live Jelajah Jom Kenal Ubat Negeri Johor tahun 2022. Anda kini bersama-sama saya Aisyah Nazirah binti Syamsuri selaku moderator anda dalam segmen Ruang Bicara Penggunaan Ubat Berdaftar. Sebelum kita teruskan dengan segmen Ruang Bicara, saya nak semua penonton untuk komen, like dan share video Facebook Live kita pada hari ini sekiranya anda belum lagi berbuat demikian. Jadi sidang penonton yang dihormati, pada hari ini kita didatangkan khas dengan seorang ahli panel jemputan yang sangat luas pengalaman dan pengetahuannya berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan sebentar nanti. Jadi saya perkenalkan Puan Roziani binti Muhammad Zahari, Pegawai Penguatkuasa Farmasi daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Negeri Johor. Assalamualaikum Puan dan selamat datang saya ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Puan Aisyah. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasihlah terlebih dahulu kepada pihak urus setia Jom Jelajah Kenal Ubat 2022 kerana telah menjemput saya bagi program ini. Jadi, saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Roziani dari pihak penganjur atas kesudian Puan untuk bersama-sama kita dalam segmen Ruang Bicara pada hari ini. Okey, Puan Roziani, sebagai permulaan bila kita tengok tajuk ataupun topik kita adalah penggunaan ubat berdaftar, saya suka untuk mengambil ataupun menarik perhatian penonton kita di luar sana bahawasanya topik ini adalah topik yang sangat dekat kepada diri kita semua. Kerana apa? Kerana ubat adalah suatu perkara yang digunakan oleh setiap orang tanpa mengira lapisan umur. Cuma ada kalanya definisi ubat itu sendiri berbeza mengikut satu individu kepada individu yang lain. Jadi ini menjurus kepada persoalan pertama saya kepada Puan Roziani, iaitu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ubat? Okey, baik Puan Aisyah dan sidang hadirin sekalian. Okey, ubat saya pastilah semua orang memang pernah makan ubat. Okey, ubat pada asasnya adalah bahan-bahan yang diformulasikan untuk mencegah, mengawal dan juga merawat penyakit. Di mana ubat-ubat ini boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, ubat terkawal yang mesti diprescribe oleh doktor. Ubat kategori ini hanya boleh diperolehi daripada doktor atau dibeli daripada ahli farmasi menggunakan preskripsi ataupun surat ubat. Di mana surat ubat itu perlu mempunyai nama pesakit, nama ubat, dos dan juga frekuensi ubat, tempoh pengambilan, tanda tangan serta cop doktor. Contoh ubat bagi kategori ini adalah seperti ubat darah tinggi dan juga antibiotik. Okay. Bagi kategori kedua pula adalah ubat terkawal yang kita boleh beli tanpa preskripsi, iaitu kita boleh beli daripada ahli farmasi berlesen dari premis farmasi lah, iaitu kedai-kedai farmasi. Contohnya adalah ubat sesama dan juga ubat batuk. Okay, seterusnya adalah ubat kategori am ataupun lebih dikenali sebagai OTC, iaitu ubat over the counter seperti paracetamol. Yang keempat, suplemen kesihatan iaitu seperti tablet vitamin C. Dan yang seterusnya yang kelima adalah ubat tradisional seperti jamu serta produk komplementari seperti homeopati. Kesemua kategori ubat ini perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ianya boleh diimport, dikilangkan ataupun dijual di Malaysia. Jadi ubat-ubat yang perlu didaftarkan ini merangkumi semua bentuk dosage ubat lah, seperti tablet, kapsul, serbuk, lozenges, ubat minum, implan, ubat titis, lotion, krim, suntikan dan sebagainya. Okay, terima kasih Puan Roziani atas penjelasan yang panjang lebar sebentar tadi. Jadi sidang penonton Facebook Live kita yang dihormati, tadi dalam penjelasan Puan Roziani bukan sahaja kita tahu tentang takrifan ataupun maksud ubat, tetapi kita juga tahu tentang 5 jenis kategori ubat serta bentuk-bentuk dosage ubat yang perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Puan Roziani, saya pasti sekarang ni penonton Facebook Live kita semua nak tahu kenapa sebenarnya ubat perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Bagus soalan tu Puan Aisyah Untuk makluman sidang hadirin sekalian kenapa ubat tu perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia Jadi objektif pendaftaran adalah untuk memastikan semua ubat yang didaftarkan tu telah dinilai dari aspek keselamatan, keberkesanan dan juga kualiti. Kecuali bagi ubat tradisional yang dinilai dari segi kualiti dan juga keselamatan dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan menjamin kesihatan rakyat sebab tujuan kita makan ubat untuk sihat kan. Tapi kalau katakan ubat tu tak okey, jadi kita bukan makin sihat, kita akan makin sakit lah. Okay? Jadi pelbagai langkah telah diambil dalam usaha untuk memastikan ubat yang digunakan oleh masyarakat adalah selamat dan juga berkualiti. Okay. Ubat-ubat terkawal yang mengandungi racun berjadual dan juga ubat-ubat am lah yang ubat kategori OTC tadi dan juga suplemen kesihatan adalah dijamin dipastikan selamat, berkualiti dan juga berkesan lah seperti mana indikasi yang telah didaftarkan. Manakala ubat-ubat tradisional dipastikan berkualiti dan selamat di mana paras bahan mikrob dan juga logam berat seperti plumbum dan juga merkuri adalah pada tahap yang dibenarkan. Okay. Sebelum satu ubat itu diluluskan untuk dipasarkan di Malaysia, ubat-ubatan tersebut perlu dinilai terlebih dahululah. Dia perlu menjalani pelbagai tahap penilaian dan juga pengujian berasaskan prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan sebentar tadi iaitu selamat, berkesan dan berkualiti yang dijalankan oleh bahagian regulatory farmasi negara lah ataupun NPRA yang merupakan sekretariat kepada pihak berkuasa kawalan dadah. Selain itu, pihak NPRA juga dia turut memantaulah ubat-ubat yang telah didaftarkan melalui aktiviti pengawasan mutu iaitu aktiviti surveillance dan juga pharmacovigilance iaitu pemantauan kesan adverse ubat bagi memastikan mutu ubat-ubatan yang dipasarkan di Malaysia kekal berkualiti, selamat dan berkesan serta mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kawalan dadah. Okey, terima kasih Puan. Jadi sekarang kita dah tahu ubat berdaftar adalah ubat yang telah dijamin keberkesanannya, kualiti serta selamat. Okey, jadi seterusnya, macam mana ataupun bagaimanakah kita nak mengetahui sama ada sesuatu ubat itu berdaftar ataupun tidak? Okey, macam mana kita nak kenal sama ada ubat itu berdaftar ataupun tak? Okey, dia ada dua ciri Yang ni hadirin semua kena ambil perhatian dan memang kena tahulah dan kena ingat Yang pertama, ciri yang pertama adalah ubat berdaftar perlu mempunyai nombor pendaftaran yang bermula dengan huruf MAL diikuti oleh 8 digit nombor dan seterusnya ada huruf sama ada A, X, T ataupun N mengikut kategori produk yang telah didaftarkan Sebagai contoh MAL 2022 4567. Lepas tu akan diikuti oleh huruf A ke bagi kategori sekiranya ubat tu didaftarkan bagi kategori ubat terkawal Okey, ciri yang kedua, setiap ubat yang telah berdaftar perlu mempunyai label keselamatan hologram Pharmatech. Dia merupakan label segi 4 tepat berkilat yang tertera perkataan KKM. Jadi kedua-dua ciri ini perlu ada pada setiap pack jualan ubat-ubatan. Jadi hadirin sekalian, sekiranya ada pada hadirin sekalian ada contoh ubat-ubatan, boleh lihatlah sama ada kedua-dua ciri ini ada atau tidak pada ubat yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, terima kasih Puan Roziani. Jadi sidang penonton yang dihormati, kita kena ingat kena ingat dua ciri ini iaitu yang pertama nombor pendaftaran MAL dan yang kedua adalah pelekat keselamatan hologram Pharmatech dan mesti ada pada pack pembungkusan ubat anda. Dan saya nak menarik perhatian penonton semua tentang ciri yang pertama tadi iaitu nombor pendaftaran MAL. Jadi boleh saya nak mohon Puan Roziani untuk terangkan lebih lanjut tentang nombor pendaftaran MAL. Okay. Jadi untuk nombor pendaftaran MAL dia dimulakan dengan MAL dan diikuti oleh 8 digit nombor pendaftaran, lepas tu diikuti oleh abjad lah iaitu A, X, T, N dan juga H lah. Okay. So untuk abjad-abjad tersebut dia mempunyai makna yang tersendiri lah bagi kod produk.
iaitu di mana untuk sekiranya abjad yang tertera adalah huruf A, itu bermaksud ubat tu daftarkan untuk kategori ubat terkawal. Ubat terkawal seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, seperti antibiotik dan juga ubat darah tinggi. Okey, untuk abjad X pula adalah untuk ubat-ubat am lah, ataupun ubat over the counter seperti mana paracetamol. Okey, untuk kategori T pula adalah ubat tradisional lah, seperti jamu. Dan untuk kategori N adalah suplemen kesihatan seperti vitamin C. Manakala untuk kategori H adalah ubat veterinary bagi kegunaan haiwan. So maksudnya kita pun ada daftarkan ubat bagi kegunaan haiwan. Okey, sangat menarik sebenarnya penjelasan Puan Roziani sebentar tadi, iaitu bukan sahaja ubat untuk kegunaan manusia, manakala ubat dan ubat untuk kegunaan haiwan juga perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita selesai bahagian yang pertama, iaitu tentang nombor pendaftaran MAS. Sekarang kita nak fokuskan kepada ciri pendaftaran yang kedua ataupun ciri ubat berdaftar yang kedua, iaitu pelekat keselamatan hologram Pharmatech. Jadi Puan, bagaimana kita hendak mengetahui sama ada pelekat hologram keselamatan Pharmatech itu adalah yang tulen ataupun yang palsu? Okey, untuk pelekat keselamatan hologram Pharmatech ni, dia merupakan label keselamatan hologram yang berteknologi tinggi lah, yang wajib ada pada semua ubat berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, macam mana kita nak tahu dia sama ada pelekat itu tulen atau tidak? Ianya boleh disemak menggunakan aplikasi Pharmachecker yang boleh dimuat turun secara percuma daripada Google Play, App Store ataupun Huawei App Gallery. Okey, pengguna hanya perlu mengimbas kod QR lah pada label keselamatan hologram dan semak hasil imbasan lah. Okey, sangat menarik sebenarnya bila kita menyentuh tentang cara untuk mengenal pasti pelekat keselamatan hologram Pharmatech yang tulen. Jadi penonton di luar sana boleh cuba boleh download aplikasi Pharmachecker daripada App Store ataupun kedai-kedai aplikasi telefon pintar anda masing-masing. Jadi seterusnya Puan Roziani, mungkin kita nak tanya sikitlah kan tentang bila kita berhadapan dengan realiti di luar sana, bila kita tengok iklan-iklan ubat, kadang-kadang kita terjumpa terma ataupun frasa lulus KKM. Jadi saya nak mintalah pandangan Puan berkenaan bagaimana dengan ubat-ubat yang dikatakan lulus KKM yang sering dikatakan oleh sesetengah penjual ubat. Okey, baik Puan Aisyah dan juga hadirin sekalian. Okey, kita seringkalilah pengguna seringkali bila nampak ada terma lulus KKM, kita akan ingat ubat itu okey. Tapi sebenarnya bagi pihak KKM, kita mengguna pakai terma ubat berdaftar lah. Yang bermaksud ubat tersebut telah didaftarkan dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Ubat berdaftar ni ada dinilailah dari segi kualiti, keberkesanan dan keselamatannya lah pada pengguna. Okey, penjual dan juga pembeli ubat boleh menyemak status pendaftaran semua produk kesihatan di website, di portal www.npra.gov.my dengan klik pada ikon produk status ataupun melalui aplikasi NPRA Product Status yang boleh juga dimuat turun daripada Google Play ataupun Apple Store, di mana carian ubat berdaftar boleh dibuat dengan menggunakan sama ada nama produk. Kita boleh masukkan nama produk kat situ. Contohnya kita masukkan Panadol. Nanti kita akan jumpa, dia akan keluarlah bila status carian tu dia akan keluar berapa banyak Panadol yang telah didaftarkan. Kita boleh juga menggunakan nombor pendaftaran, nama pemegang pendaftaran pun kita boleh buat carian. Berdasarkan bahan aktif pun boleh. Sebagai contoh, kalau kita nak tahu berapa banyak paracetamol. Paracetamol tu bahan aktif untuk Panadol lah. Dan juga berdasarkan nama penghilang. Jadi produk kesihatan tersebut adalah produk yang berdaftar. Jikalah dia produk berdaftar, status pendaftaran akan dipaparkan pada pada yang apabila kita portal tersebut lah. Okey. Jadi para penonton yang dihormati, sebenarnya sangat banyak cara yang kita boleh gunakan untuk menyemak
ataupun kita panggil semak silang ketulinan, sama ada tadi pada awal kita cakap tentang semakan ketulinan pelekat hologram Pharmatech, dan juga sekarang kita berbicara tentang macam mana kita nak tahu sama ada uh, produk yang berada di hadapan kita tersebut adalah produk yang berdaftar. Okey, jadi sekarang Puan Roziani tadi dah berbicara tentang panjang lebar kan tentang produk berdaftar. Sekarang ni kita nak masuk sikitlah tentang produk tidak berdaftar. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang di luar sana yang mengatakan tak boleh ke pakai ubat tidak berdaftar. Jadi boleh tak Puan terangkan sedikit apakah kesan buruk sekiranya mengambil ubat tidak berdaftar? Okey, sidang penonton sekalian Okey, ubat berdaftar seperti mana yang telah saya beritahu tadi, ubat berdaftar ni telah diluluskan oleh pihak berkuasa dadah untuk dijual atau digunakan oleh pengguna di Malaysia, di mana ianya telah dinilai dari segi keselamatan, keberkesanan dan juga kualitinya. Tapi untuk ubat-ubat yang tidak berdaftar, ubat-ubat ini tidak melalui proses penilaian tersebutlah dan pengujian yang seperti mana ubat-ubat berdaftar. Oleh itu penggunaan ubat-ubat tersebut kita tidak jaminlah dari segi aspek keselamatannya. Jadi ubat-ubat tak berdaftar ni mungkin mengandungi bahan-bahan terlarang yang boleh mengancam kesihatan pengguna dan lebih malang lagi boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius jika digunakan dalam jangka masa yang panjang. Okey, satu kesan buruk yang amat serius untuk kesihatan. Yang itu untuk pengguna. Tapi sekiranya ada penjual yang menjual ubat-ubat tidak berdaftar, ada tak tindakan yang akan diambil terhadap penjual-penjual ini? Jadi untuk makluman hadirin sidang penonton sekiranya di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 di bawah Peraturan 7 lah mana-mana individu ataupun syarikat yang mengilang, menjual, mengedar, mengimport ataupun memiliki ubat-ubatan yang tidak berdaftar, dia merupakan satu kesalahan Jadi di mana hukuman yang boleh dikenakan adalah di bawah Akta Jualan Dadah, di mana jika sabit kesalahan bagi individu bagi kesalahan pertama boleh dikenakan denda sehingga RM25,000 ataupun penjara tak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Untuk kesalahan berikutnya boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Untuk syarikat pula denda adalah lebih tinggi di mana bagi kesalahan pertama denda sehingga RM50,000, manakala kesalahan berikutnya adalah boleh denda sehingga RM100,000 lah. Okey, banyak tu Puan Roziani, bukan sedikit lah denda yang dikenakan dan juga tempoh penjara yang dikenakan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Okey, jadi seterusnya saya nak tanya jugalah kita sebagai pengguna ni kan, penonton-penonton kita semua, sekiranya ada terjumpa penjualan ubat tidak berdaftar, ada tak cara untuk kita buat aduan? Okey. Jadi saya bagi pihak KKM kami menyerulah pengguna-pengguna di luar sana sidang hadirin sekalian, sidang penonton, sekiranya ada terjumpalah ataupun ada maklumat berkaitan ubat-ubat yang tidak berdaftar, bolehlah buat aduan kepada pihak kami melalui secara dalam talian melalui sistem pengurusan aduan awam KKM, iaitu di moh.spab.gov.my. Saya ulang, moh.spab.gov.my. Sekiranya ada aduan berkaitan dengan ubat-ubatan tidak berdaftar lah. Jadi Puan sekarang ni mudah semua di hujung jari sahaja. Aduan pun boleh buat secara dalam talian, tak perlu pergi ke pejabat Bergerak seiring dengan peredaran semasa lah. Okey, sangat bagus tu sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi seterusnya macam mana sekiranya kita pengguna nak menghindari diri kita daripada menggunakan ubat tidak berdaftar? Ada tak tips ke ataupun nasihat daripada Puan sendiri kepada semua pengguna di luar sana? Okey, jadi kita sebagai pengguna kita kena tahulah apabila kita nak menggunakan ubat tu, kita perlu tahu apa yang tips-tips tertentulah sebelum kita membeli ataupun menggunakan ubat-ubatan tersebut. Yang pertama,
Sidang hadirin semua perlu pastikanlah kita kena dapatkan ubat daripada sumber yang boleh kita percayai seperti daripada farmasi, klinik dan juga hospital. Yang kedua, hadirin semua perlu semaklah sama ada ketulinan dari segi ketulinan nombor pendaftaran ubat dan juga label hologram Pharmatech pada kotak ubat yang dibeli. Dan seterusnya perlu semak label juga terlebih dahulu sebelum membeli dan menggunakan sebarang ubat untuk pastikan ubat-ubatan tersebut telah didaftarkan dengan pihak berkuasa kawalan dadah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, yang tips seterusnya perlu berhati-hati dengan produk-produk kesihatan yang mempunyai tuntutan yang berlebihan lah. Sebab sekarang kita banyaklah satu jenis ubat tu boleh mengubati pelbagai penyakit. Contohnya kencing manis, stroke, kanser dan sebagainya. Jadi kena hati-hatilah bila terjumpa dengan ubat-ubat yang mempunyai tuntutan berlebihan seperti ini. Dan yang tips terakhirlah daripada saya, perlu dapatkan nasihatlah dan maklumat lanjut berkaitan ubat daripada doktor ataupun ahli farmasi di mana mereka adalah individu yang lebih mengetahuilah berkaitan ubat-ubatan yang kita ambil. Okay. Jadi kepada semua penonton Facebook Live kita, pastikan anda mengikuti tips dan nasihat yang telah diberikan oleh Puan Roziani sebentar tadi untuk menghindarkan diri daripada terguna ataupun menggunakan ubat-ubat tidak berdaftar. Jadi Puan, kita sebenarnya dah sampai ke pengakhiran ruang bicara penggunaan ubat berdaftar kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Roziani dan kepada penonton Facebook Live kita pada hari ini, pastikan anda sebarkan informasi-informasi yang berguna ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda untuk memastikan keselamatan serta kesihatan kita semua. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.